dan selamat sejahtera kepada semua. Pada sesi petang ini kita akan meneruskan wawancara bersama SI Tajudin dan LDK 5. Tanpa melengahkan masa lagi, saya menjemput LDK 5 yang dianggotai oleh Nazira untuk memberi perkongsian untuk silap seterusnya. Dengan segala hormatnya, makasih. Baik, terima kasih kepada pengacara majlis, Saudara Hasirul Mahyudin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nazira binti Sufian selaku moderator untuk sesi keempat kita pada petang ini. Alhamdulillah, syukur kehadrat Ilahi kerana dengan limpah kurnia dan izinnya, maka kita dapat berkumpul pada petang ini. Walaupun program kita masih berlangsung dari pagi sehingga petang ni, namun kelihatan wajah-wajah rakan saya ni masih dalam keadaan yang bersemangat ya. Okey, baik. Sebelum itu saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada Tuan SI Tajudin bin Abdullah, frontliners bekas pesakit COVID-19 kerana sudi meluangkan masa bersama kami pada petang ini. Selain itu, tidak dilupakan juga tetamu kita yang seterusnya, iaitu penyelia penghuni rumah kanak-kanak Puan Dudu Tambunan Sabah, iaitu Sister Jemain beserta anak-anak di rumah kanak-kanak Puan Dudu. Setiap hari kita lihat angka-angka dilaporkan di media massa yang sedikit sebanyak menceritakan kisah penularan wabak ini di Malaysia dan juga di dunia. Tapi kita juga tidak harus lupa di sebalik semua angka kisah, sisih manusia dalam kisah penularan wabak ini yang mungkin jadi sejarah terbesar dunia. Setakat ini terdapat 6,849 kes baru setakat semalam ya. Sebagai seorang individu yang dijangkiti COVID-19 disahkan positif, bagaimanakah mereka melalui pengalaman ini? Selepas dijangkiti wabak ini, bagaimana mereka bertarung untuk menyelamatkan nyawa dan bagaimana pengalaman ini mengubah hidup mereka selama-lamanya. Dan tiada orang yang lebih sesuai untuk menceritakan sisi ini berpaling seorang individu yang pernah melalui ini sendiri. Baik, saya mengalu-alukan kedatangan tetamu jemputan kita bersama Tuan SI Tajudin bin Abdullah, merupakan seorang bekas pesakit COVID-19. Assalamualaikum Tuan, apa khabar sekarang ni? Salam. Baik Tuan, sebelum tu saya nak tanya, berapa lama dah Tuan bebas dari COVID-19 ni? Saya mula, sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sikit pengenalan dengan diri saya lah kan. Saya SI atau panggilan Sub Inspector Tajudin yang bertugas lebih kurang dalam lingkungan 31 tahun lah dengan jabatan pelihara ni. Okey. Saya selaku frontliner bermakna pada hadapan dan juga saya sebagai salah seorang bekas pesakit COVID. Okay. Start saya positif. Saya bermula positif tu saya dapat tahu, tapi bukan daripada swab test, daripada diri saya sendiri masa tu 13/11/1 tahun 2001. Yang barulah awal tahun yang bulan Januari lahir. Okey. Start daripada mulanya sampai 13 sampai saya bebas 20 lebih kurang 26 hari. 26 hari selama saya di kuarantin dan diberi perubatan, rawatan rafi lah maksudnya tu, di hospital selama 20 hari di ward hospital Tanah Fatimah Muar ni, dan di kuarantin di rumah selama 3 hari. Dikuarantinkan di dapat petugas ni 3 hari, seterusnya lah lebih kurang dalam 26 hari baru doktor maklumkan
saya ni dibebaskan. Yang mana maksudnya telah sembuh. Dia tak kata negatif. Telah sembuh daripada jangkitan COVID-19 lah. Oh, okey, baik Tuan. Boleh Tuan kongsikan pengalaman Tuan pertama sekali kita nak lihat timeline tu. Ceritakan pengalaman Tuan dalam beberapa hari sebelum Tuan disahkan positif COVID-19. Silakan. Okey. Sebelum saya disahkan positif, saya bermula rasa sakitnya lah. Rasa sakit, rasa sengah badan, tak sedar badan betul 13. Bermula 13 sampai 1. Lepas tu besoknya 14 bulan saya pergi rawatan. Saya kontak kepada rakan jabatan saya dengan doktor yang ditugaskan di Kedai Remua ni. Dia terus cakap okey ke pusat kesihatan Klinik Maharani Muar ni pergi buat untuk pemeriksaan diri lah. Apabila sampai di sana, doktor yang memberi rawatan kepada saya, dia akan tanya kepada saya, dia bertanya kepada saya bertugas di mana kan, macam mana boleh sakit ni, bila start sakit. Saya maklumkan lah, saya start sakit semalam, saya bertugas di Jabatan Penjara Pusat Pengulangan Kelab Muar ni. Apabila dia tahu yang makluman tu daripada PPM Muar lah, singkatannya PPM Muar ni, terus dia kuarantin saya ke satu tempat untuk dia pergi rawatan dengan pakaian khas PPE. Dia tahu pasal di PPM Muar masa ni memang ada ni memang banyak yang positif, maksudnya gejala campur lah dengan kontak-kontak rapat, yang mana yang berpositif sama ada daripada panduan atau tahanan dengan sekali lah yang pegawai dengan anggota. Bermula dari situ diarahkan oleh doktor untuk ke pusat kesihatan daerah untuk ambilkan swab test. Bermulalah 14 bulan tu swab test. Apabila dah diambil swab test, saya diberi pakai gelang. Gelang ni untuk kuarantin lah. Bermakna saya terus balik ke rumah. Tidak dibenarkan pergi ke mana-mana. Hanya kuarantin di rumah selama saya yang bermula saya sakit tu. Pada 13 bulan tu, saya suruh ahli-ahli keluarga saya, isteri saya, anak-anak pergi berpindah ke rumah mentua saya. Saya rasa tak sedap badan kan, saya arahkan dia orang pergi balik dulu. Itulah menyelamatkan keluarga saya. Apabila saya dah balik daripada swab test tu 14 bulan, 14, 15, 16, 3 hari saya kuarantin kat rumah. Seorang diri. Itulah pengalaman seorang diri dengan sakit, dengan sengal, dengan batuk, demam, semua cik baik semua sekali. Memanglah Allah saja yang yang tahu kita punya perasaan tu. Padahal kita punya keluarga pun tak boleh berdamping. Saya memang sebelum tu kita tak tahu. Lalu saya belum tahu lagi yang diri saya ni positif. Tapi saya ada rasa diri saya ni macam dah positif. Habis saya tunggu sampai 3 hari, bermula sampai 17 bulan, PKD, pihak yang kesihatan pejabat kesihatan daerah telefon saya tengah hari, lebih kurang pukul 1 tengah hari, 17 bulan tu, hari Khamis saya ingat. Dia bermaklum bahawasanya saya sekian nama yang bertugas di tempat kita ujian swab test cik didapati positif. Macam itulah. Dapat atau positif tu, kita punya perasaan naluri tu al-maklum sajalah, kita seorang-seorang kan. Lepas tu dia orang cakap nanti dalam pukul 4 atau 5 petang ambulans akan ambil saya untuk ke pusat kuarantin. Saya pun masa itulah saya whatsappkan kepada keluarga, ahli keluarga, saya telefon ke tempat kerja saya lah, Jabatan Penjara ni. Dia orang pun bagi tahulah okey untuk seterusnya macam mana selepas ni kan. Saya pun bela jugalah. Kita sakit dengan seorang-seorang di perasaan macam-macam lah timbul tu kan. Kita dah positif, lepas ambulans datang ambil pukul lebih kurang lah pukul 6-7 petang dia datang ambil, memaklumkan saya ni dipindah ke pusat kuarantin ke penjara, ke tempat kerja lah. Saya pun alhamdulillah mana dia tak hantar lah ke tempat rumah jauh.
rupanya saya sementara ya, lebih kurang 3 hari. Saya kategori yang risiko tinggi. Dengan batuk, dengan demam. Terus terpaksa pindah ke hospital juga. Apabila sampai ke hospital, saya ingat nak hantar pihak ambulans akan ambil ke hospital. Rupanya hantar ingat ke hospital Keluang, rupanya hantar ke hospital Muar. Pada masa tu hospital Muar ni dah telah dilantik sebagai hospital COVID masa tu. Permulaan intake saya lah. Doktor telah berikan saya rawatan, pergi tengok daripada status saya semua. Dia cakap saya stage 4. Stage 4, 5 ni memang satu risiko yang tinggi lah. Kalau di samping kalau kita ada pesakit-pesakit lain lagi, memang tinggi risiko lah. Doktor pun telah bagi rawatan kat saya selama kuarantin lebih kurang dekat hospital selama 21 hari. Saya tinggi saya punya kuarantin saya tinggi. Biasanya 10 hingga 14 hari kan. Sebagaimana yang tahu sebelum ni tak? 10, 14 hari. Saya doktor bagi 21 hari. Tahap saya memang tahap 4. Tahap 4 ni macam pelajar-pelajar pun tahulah, sedia maklum lah. Kalau kata 4 dengan 5 ni, kalau tak ya kan, kalau tak ya memang kita ke alam barzah lah maksudnya. Itulah kita punya orang cakap akibat pada COVID-19 ni. Kalau kena sudah stage 1, stage 2 okey lagi. Ada yang orang cakap stage 1, stage 2 makan Panadol, duduk rumah, tengok TV boleh, main carrom boleh. Ya betul. Tapi kalau stage 3, 4, 5 ini stage risiko tinggi. Dia tak akan pergi ke pusat kuarantin yang risiko rendah. Daripada 4, 5 ni banyak kat ICU. Tapi saya pun bernasib baik. Salah seorang terbaik, itu cakap masih ada sinar lagi. Masih ada sinar. Orang terbaik, rezeki nak tengok dunia ni masih ada lagi. Allah bagi kat saya. Betul-betul. Saya ingat masa kena tu pun saya dah berfikiran. Itulah. Tak ada nak fikir banyak lah. Kan kita pun dengan keadaan bermana stage 4 ni, saya sesak nafas. Perlukan bantuan pernafasan. Bila bantuan pernafasan ni yang risiko ni banyak. COVID ni dia dah menyerang saya punya paru-paru. Paru-paru saya dengan saya punya hati. Risiko tu memang saya susah nak bernafas. Daripada benda yang COVID ni, kalau dia kalau attack paru-paru, attack hati, kalau antibody kita, kalau semangat kita kurang lah, kata tak, risikonya kita akan maut lah. Itu yang mana sedia maklum kita tahu kan, yang meninggal kadang-kadang dia orang ada sakit sampingan seperti mana, darah tinggi, jantung kan. Itu yang membuatkan risiko tu macam kanser ke leukemia. Yang kita dengar orang baru ni muda-muda dah meninggal, kan ada leukemia, ada kanser kan. Sakit sampingan ni lah yang banyak yang tak membantu lah untuk dari segi perubatan lah. Selama saya 3 minggu kat hospital ni, itulah pengalaman. Saya tengok kiri kanan saya pun ada yang meninggal. Tapi dah berusia lah, lebih kurang 70 lebih. Saya sempat lah bercerita, berbual dengan arwah ni. Sebelum dia meninggal, macam mana keadaan lah. Padahal dia lagi lemah dari saya. Saya baru masuk, dia dah sebulan lah. Saya baru 3 minggu, dia dah sebulan kat sini. Kadang-kadang dia punya luar rasa tu, kita pun sedih. Kita tengok termenung, kadang-kadang dia cakap apa. Kita di sini tunggu macam nak mati ya. Ya betul. Dia kata, baik tak baik. Orang lain baik boleh balik. Saya cakap, saya pakcik dah berapa lama, dah sebulan. Belum ni, dia tengok saya nak balik besok. Dia suka. Alhamdulillah juga. Saya dah sembuh kan. 3 minggu saya duduk. Dia sebulan belum balik lagi. Pokoknya lepas saya balik 2 hari, doktor tidurkan dia.
untuk perubatannya. Tidur ni maksudnya untuk ke ICU. Pelajar-pelajar ada pernah dengar ni kata ditidurkan tak? Pernah tak dengar? Ditidurkan. Doktor akan tidurkan untuk perubatan ke ICU. Pasal dengar? Tidurkan. Maksudnya tidurkan antara dua. Kenal dia. Tidur ni mana ada dua. Kalau ada rezeki dia ni, tidur dia akan terjaga balik lebih kurang dalam 5 hari, 6 hari ataupun seminggu. Kalau kata umur pendek, tidur terus lah. Kan? Itulah. Bermakna daripada keluarga-keluarga pun sebelum tidur ni, keluarga ni kalau selalunya pihak-pihak hospital ataupun nurse ni akan ambil visi dulu. Biasalah ambil visi, video call, bercakap dengan keluarga. Biasa lagu tu. Kalau ada rezeki lah seminggu, jumpa lah. Kalau tak ada rezeki, bermakna itulah perbualan yang terakhir lah. Yang berlaku kita tengok sekarang ni. Memang betul. Itu COVID-nya yang mana yang sedia maklum yang terjadi lah. Tapi kalau dekat pusat kuarantin yang risiko rendah ni, kita kurang lah. Nampak dia orang ni macam bersahaja ya selalu. Tapi kalau yang dah kena risiko tinggi ni 3, 4, 5 memang satu pengalaman lah. Kalau yang biasa kena 4, 5 ni lepas tu dah sembuh, satu pengalaman bagi dia lah. Yalah selama di kuarantin macam pelajar cakap tadi, daripada saya start bermula kena sehingga sembuh lebih kurang 26 hari. Betul lah, 26 hari saya dikuarantinkan, tidak dibenarkan berjumpa sesiapa, tidak. Cuma hanya sekarang ni kita boleh berkomunikasi dengan telefon. Tak ada masalah lah kan, boleh. Cuma tak boleh berdepan, tak boleh berbual. Hanya dengan pihak hospital pun dia nak berusaha kita pun dia kena pakaian khas PPE kan. Kalau dia tak PPE dia tak boleh masuk. Terusan macam nak checkkan kita kesihatan kita, nak bagi ubat semua tak boleh masuk. Mesti dia kena pakaian khas. Tapi kalau kita sama kita kat dalam ni tak ada masalah. Macam saya dengan yang lain positif, tak ada masalah. Kita boleh berinteraksi, boleh bercakap, boleh berbual, boleh bersalaman, tak ada masalah. Tapi dengan orang luar, kalau dekat hospital ni, kalau pengalaman duduk dekat ward COVID ni, yang sedia maklum, tak ada aircon, tak ada kibas, panas biasa. Dengan wad saya duduk ni dengan nyamuk, memang betul-betul menguji lah. Menguji ketahanan kita punya minda, menguji ketahanan kita punya mental kuat. Dengan nyamuk banyak, tak ada kipas, tak ada aircon, bilik terbuka. Dia nak hindarkan kita punya udara tu. Kan? Ada tak ni dalam pelajar-pelajar ni ikut ada bekas-bekas pesakit, ada tak? Ada tak? Cukup adalah bekas sakit 1, 2 ke. Stage 1, stage 2 ni pun kalau positif juga. Tapi dia risiko dah ringan. Kalau 3, 4, 5 ni risiko tu tinggi lah. Tapi dia beza. Beza. Saya ni stage 4 ni memang risiko yang tinggi lah. Dia punya kena dia tu lain sikit lah daripada risiko ringan. Risiko ringan ni biasa hanya dengan Panadol pun okey, tak baik. Kalau risiko tinggi ni dia memerlukan antibiotik. Dia COVID ni tak ada ubat. Dia macam dia membantu, dia mengubat ataupun dia bagi perubatan pada sakit yang sedia ada. Kalau kata di X-ray, sakit dada. X-ray paru-paru. Paru-paru kita dijangkiti ataupun hati kita dijangkiti, bermakna dia akan bagi ubat untuk antibiotik paru-paru. Kalau kena hati kita, saya kena dua tempat, paru-paru dengan hati. Hati saya pun dah dijangkiti, tapi alhamdulillah dapat balik lah. Orang cakap tu lah yang kata ada sinar tu, dapat balik, pulih balik. Kalau paru-paru dengan hati ni kalau kuman COVID masuk ni, kalau dia menang lah ceritanya. Kalau dia menang, kita kalah, habis. Memang kita tewas tu, memang maksudnya kita meninggal lah. Kan? Tapi antibody tu boleh bertahan lagi dengan saya dengan doktor punya perubatan tu. Alhamdulillah saya punya improve sikit kan. Improvement tu datang
start daripada dah positif tu, dah beberapa hari tak makan, cik birik dengan muntah-muntah. Jalan sikit, 1, 2, 3 tapak pun, 2, 3 langkah dah kita nak gelap mata. Bayangkan tengok. Kita punya pernafasan ni, saya punya pernafasan jadi ketat. Ketat ni macam ibaratnya kita bernafas dalam kotak. Tak cukup udara Padahal saya sebelum ni pun memang kaki sport. Basikal lah, bola lah kan. Tak pernah lah macam perasaan penat. Bila ketat ni, kita punya paru-paru ni kita nak bernafas. Bila kita kena tu cakap bantuan pernafasan tu, saya pakai oksigen 4 hari tapi saya tak masuk ke ICU, hanya pakai oksigen lah. Selama hidup saya tak pernah pakai. Inilah pertama kali saya pakai. Saya agak pun inilah pertama dan terakhir lah. Kalau boleh tak nak lagi lah. Tapi pun kita tak tahulah benda dia orang cakap. Mungkin yang dah kena boleh kena lagi. Saya pun tak ada lah. Kita nak fikir lah benda tu. Doktor cakap dia punya immune dia 6 bulan, 3 bulan dengan 6 bulan masih kebal. Doa lah yang terbaik kita pun kan. Satu lagi vaksin pun dah ambil. First dose, second dose pun dah. Bermakna saya punya immune ni dah 3. Satu bukan pesakit. Itu dah ambil dos pertama pun dah ambil, second dose pun dah ambil. Tawakal lah. Lagi pun macam saya pun bekerja bertugas ni memang menghadap dengan dia orang hari-hari menghadap dia orang. Tanyalah ni macam Kopral Azrul ni. Kita hari-hari memang menghadap. Positif 3 orang, positif 2 orang hari-hari. Ini kerja yang berisiko lah. Tapi dah macam mana tugas kan. Macam pelajar-pelajar pun mungkin benda ni tak kena Anan dengar macam pergi hospital. Ada juga pergi positif. Ada perasaan tu. Kita nak dekat dengan orang tu macam mana. Kadang kita tahu status dia tu. Tak tahu mana. Tambah di buat masa sekarang ni, kita punya kes pun dah jejak. Ini ayo 6,000 kan? Masih 6,000 lagi kan? Ya betul 6,000. 6,000. Yelah kita macam mana kita nak kes makin jadi. Kita tengok orang, kadang status orang pun dia tak tahu. Sama ada dia mungkin dia positif. Nampak dia kadang tak bergejala. Nampak sihat. Tapi dia pembawa. Pun ada. Tapi yang kita nampak, itu yang bahaya tu. Kan, macam sekarang ya, kita pergi mana-mana, itu yang dikatakan pergerakan kita ni, kita jaga, macam kita jaga kita tu lah, gerakan kita. Macam kita nak buat komunikasi orang, tapi kita ini semua ni orang cakap kita tak boleh nak ni lah. Allah Ta'ala saja yang tahu benda-benda ni semua, betul tak? Kadang kita dalam kita jaga pun kena. Ada yang takut ada yang kena. Ada yang tak takut tak kena pun ada. Contohnya lah saya pergi kat dalam penjara lah tempat saya kerja kan. Satu bilik satu sel 4 orang. 1 orang positif. Okey, kita dah asingkan kan. Tinggal yang 3 ni. Kita kata 3 ni kontak rapat kan. Asingkan selama 2 minggu 3 minggu di tempat asing sehingga yang subjek ni sembuh. Subjek ni mana bersalah lah cakap, subjek ni sembuh. Lepas tu kita alihkan balik ke tempat yang sedia malu. Yang sebelum ni ke bilik yang asalnya ni. Padahal yang 3 orang yang tinggal kemudian ni tak ada positif pun, tak ada apa gejala pun. Kadang macam juga. Betul tak? Balik ke asal. Dia kalau dah sembuh, macam saya pun dah sembuh, tak ada masalah, dah boleh bercampur dengan orang. Tak ada lagi macam dia nak bawa akan orang berjangkit kepada yang lain ataupun yang lain akan berjangkit kepada saya, contohnya lah. Selepas doktor dah confirmkan kata sembuh, dia kata mana dia punya tahap dia tu kan ada poin-poin dia adakan tu, pengiraan dia tu, oksigen dia takkan jangkit lagi. Kita akan pindahkan balik ke tempat asal. Padahal dah lepas 14 hari 20 hari, satu bilik yang sama ni 4 orang ni, 3 ni tak ada positif pun. Kadang ada satu benda tu terpanjang juga. Macam terpanjang juga betul juga. Benda ni berlaku kan. Kita ingat kalau duduk dekat pun boleh kena. Bahkan di satu bilik tak kena. Itu tak tahu, mungkin antibody dia ke. Itu kan aku salahnya. Yang tahu. Kita tak tahu. Kadang duduk sebilik.
4-5 orang. Seorang yang positif, 4 orang negatif. Sekarang punya yang varian ni pun lagilah dia orang beragam macam-macam dia punya ni. Cepatlah ni lah. Kita tahu lah itulah. Kita nak cakap kita pun bukan pakar-pakar kesihatan ni kan. Macam saya pun hanya pengalaman dia. Pengalaman daripada diri sendiri kan. Di segi kena macam mana kita rasa. Kadang-kadang pengalaman ni boleh di-share ni kadang-kadang kepada ada juga yang macam kena-kenalan yang kena dia rujuk pada saya. Telefon saya. Jadi apa nak buat? Kita pun bukan kata tapi pengalaman saya tu dia orang tanya bila kata keadaan ni dia dah campur dengan orang ni macam ni kan. Okey lah. Kalau kata dia positif. Kalau dia positif tanyalah dia punya point apa ni keadaan dia macam mana. Itulah sekadar saya berfungsi kadang cakap kat dia tindakan yang mana harus diambil lah. Mempandukan pada dia punya stage lah. Kalau takat stage dia 1-2 ni kalau dah quarantine kat rumah pun okey. Sehingga 14 hari kalau kena demam makan Panadol pun alhamdulillah. Tapi kalau risiko stage macam tinggi macam saya lah. Itu kita kena dapat rawatan daripada hospital. Kalau kita lambat pergi rawatan kita, kalau kuman tu dah menular dalam badan ayah kita nanti. Itulah sikit banyaklah pengalaman-pengalaman kita dapat kongsikan dah untuk pelajar-pelajar. Kita dapat dalam benda-benda macam ni macam sendiri kita kena, kita boleh cerita. Ada dulu sebelum ni kita dengar orang yang bercerita, kita tengok sekali kita kena, itulah satu pengalaman. Kalau boleh tak nak pengalaman kedua lah. Hanya Allah saya yang tahu betapa dia punya. Tanyalah pekar-pekar pesakit COVID kan. Kalau tengok dalam video-video dia cakap, itu memang betul. Kan ada pernah tengok ada video-video dia orang buat kan. Pekar-pekar pesakit COVID ke hospital, suasana macam mana kan. Memang tu dari segi badan-badan kita. Ada yang dah semput, yang apa, yang daripada dah dulu sebelum ni dia tak semput. Bila kena ya COVID, lepas sembuh, terus semput. Pun ada, itu semput tu doktor cakap, sehingga ayat-ayat tu, semput tu kena. Tak boleh lagi nak orang cakap, tak boleh nak hilang. Pun ada juga, macam saya ni, alhamdulillah lah nampak. Tak ada lah masalah. Cuma selepas baik sembuh ni dia ni apa nak selera makan tu tinggi. Selera makan tinggi. Kadang-kadang tak terkawal. Tak makan je. Lepas sembuh tu lebih kurang 20 hari lebih. Tengok ni nak makan. Itu pun bahaya juga. Kan badan ni nak timbang mesti berat kan. Makan tak boleh kontrol. Kita tekak kita ni mula-mula memang pahit. Sampai hilang selera makan, hilang selera bau, hilang selera makan. Segala-galanya ingat. Saya hilang selera bau saya lebih kurang 5 hari. Mandi sabun tak bau sabun, gosok gigi tak bau Colgate. Kalau kata ambil bedak pun tak bau. Semua 5 hari saya hilang selera bau. Saya makan bubur ayam ke pun tak bau ayam macam bubur biasa je. Makan ni setakat saya makan orang kata apa telan je tak ada rasa sedap langsung, garam tak rasa, bawang tak, semua tak rasa, semua sekadar tu telan je kata macam dulu 4 sudu 5 sudu lah, itu telan je. Saya masuk air dalam badan saya lebih kurang dalam 14 beg air lama di hospital tu, saya kira 14 beg banyak air kan. Dia bantu kat saya. Makan tak boleh makan, 5 hari saya tak makan, hilang saya. Dia punya, ya daripada kesan-kesan COVID ni pada diri saya lah, kata pada orang lain mungkin sama ke tak sama tu saya ingat lebih kurang lah kan kesan COVID ni pada orang apa, pada tubuh badan manusia ni kita agak pun lebih kurang lah. Tapi hanya orang apa yang terkesan ni, siapa yang pernah kena, siapa pernah rasa, itulah saya nak dapat fungsi lah dengan pelajar-pelajar supaya dapat mungkin satu dapat pengalaman dan juga boleh membantu pada yang lain. Dapat pada saya tadi dia beritahu macam ni kan. Dapat sikit tu ni pelajar dapat dengar. Ya tuan dapat kan. Dapat.
Baik Tuan, boleh ceritakan pengalaman Tuan di hospital sedikit sebanyak? Orang ramai sering melihat laporan-laporan mengenai apa yang frontliners lalui. Doktor, jururawat, petugas di hospital, tapi ini semua hanya laporan dari luar ya Tuan. Perspektif Tuan dari dalam lebih unik menggambarkan situasi sebenar. Tuan nampak sendiri apa yang jadi setiap hari. Boleh Tuan ceritakan apa yang Tuan nampak dari segi pengorbanan frontliners kita dalam memerangi wabak COVID-19 ni? Ya, soalannya macam saya ni dah pernah admit ward, masuk ward, bagaimana kita nampak suasana masa ni doktor ke, nurse ke atau petugas-petugas lah di khususnya di ward COVID lah maksudnya. Dekat ward biasa ni mungkin dia ada tapi kurang sikit lah. Dekat ward COVID ni dia mesti dia ikut SOP yang betul-betul. Selalunya macam orang-orang luar ni, orang dia tak tahu satu lagi tak boleh masuk tempat yang bertugas kan, tak dibenarkan masuk, tak nampak. Tapi kebetulan saya ni sebagai pesakit, saya nampak dia orang bertugas sama 4 jam pakai baju PPE ni. Full PPE tu sama untuk 4 jam, dia akan masuk, akan ronda ke ward-ward, akan buat rawatan macam bagi injection, bagi ubat, apa segala-galanya macam kita sedia, ration makanan semua. Dia akan 4 jam masuk, lepas tu dia akan bergilir ganti. Selepas bertukar baju 4 jam tu memang baju badan baju basah lentur lah macam memang berpeluh kan. Padahal dengan panas, dengan pakai mask tu, double mask, pakai dengan shield face ni lagi kan, mask, baju lagi apron lagi, shoot semua dengan apron lah, memang panas. Kadang-kadang dia punya pengorbanan ni untuk memulihkan, untuk memberi perubatan untuk memberi maksudnya perubatan yang terbaik lah untuk pasien-pasien atau pesakit. Macam saya selama 20 hari ke hospital tu saya tengok, betul-betul lah pengorbanan dia orang ni sejak pandemik COVID ni kan. Kalau dulu kita tengok, kalau saya kat ward-ward ni, kat ward biasa lah, tak adalah dia orang nak pakai macam-macam pakaian topi. Kita nampak mesti pakai dia punya topi ke, pakai ada name tag, nampak wangi-wangi kan. Sekarang tak nampak dia orang pakai, saya pun tak kenal. Nampak sama yang dah pakai PPE tu. Kalau jumpa kat luar pun tak kenal. Kalau sebelum ni kalau kita biasa dengan dia orang, kita kenal kan. Tak kenal pasal dia dah pakai benda tu. Dia akan ganti 4 jam ikut shift lah. Dia kerja 8 jam. 4 jam pakai PPE, dia hanya boleh duduk di dalam kawasan dalam, dia tak boleh keluar. Dia hanya kawasan dalam, dia boleh monitor. Pada yang luar ni pakai pakaian biasa. Dia akan ambil dia punya urusan yang saya tengok tu, bila cek darah kan, nak makan ubat, dia orang akan pakai inilah handset banyak, ambilkan report-report ni bagaimana akan menukarkan dia orang ni. Dah masuk dalam dia tak boleh keluar. Yang mana yang dekat dalam tu yang hanya boleh buat pemeriksaan sedekat tu, ambil PP ke, cekkan kita punya status kesihatan, bagi ubat, bagi ration makan, dia saja yang boleh masuk dalam. Kalau kata yang dekat luar ni dia pakai pakaian biasa ni, dia tak boleh masuk. Walau macam mana apa berlaku pun dia tetap tak boleh masuk. Dia ada garisan. Dekat ward tu dia ada 2 garisan. Garisan merah dengan garisan biru. Yang biru ni garisan yang pakai biasa ni yang bertugas. Ataupun yang dari tugas-tugas mana-mana yang berusaha macam ni, dia akan masuk line ni. Tak boleh masuk line dalam merah ni. Yang merah ni hanya yang nak berusaha mesti kena pakai full PPE. Mesti berusaha. Kalau kata dia tak ikut SOP yang sebenarnya, mungkin dia pun boleh terjebak, boleh dijangkiti kuman COVID dia juga. Macam dia orang pun risiko. Katanya dia orang juga memang dia orang pun takut. Kalau benda tak nampak kan, kita macam saya ni dah sah, dia disahkan positif, tetap positif lah kan. Kita semua nak dapat rawatan daripada pihak hospital, di pihak yang bertugas ni. Rumus dan nak minum, nak sarapan, tak ada masalah. Saya tengok Cian bila nak berubatkan orang, kalau yang dekat orang luar ni dia tak tahu, betul dia tak tahu. Pasal apa? Pasal tak dibenarkan masuk. Cuba kalau boleh masuk tengok kerja. Dia
yang umum bersimpati. Tapi mana pesakit-pesakit ni nampak. Siapa yang pernah duduk sakit, pernah duduk dekat pusat kuarantin ni, sama ada yang ringan ke yang berat tu, akan nampak apa ni suasana staf-staf ni, doktor-doktor ni yang menjalankan tugas. Memang betul. Kalau kita ni kita cakap menyayat hati lah. Dan dengan 4 jam ni, 4 jam. Dia baju PPE tak boleh pakai lama. Limit 4 jam ni lah. Dengan pakai lama kan takut tak cukup pernafasan, dengan peluh-peluh yang banyak tu boleh tidak selesai atau boleh maksudnya boleh pingsan lah. Istilah cakap tu senang, boleh pingsan. Kalau tak ya dengan suasana tak bisa pakai baju PPE ni. Macam saya pun di sini sebagai pelayanan dengan ni pun tak bisa pakai. Suasana tu miring dan yang mana apa perform positif tu tetap memang kena pakai. Itu demi SOP. Kalau tak pakai risiko pada diri kita. Macam saya ada pernah di JKT sebagai bekas pasien pun sampai sekarang nak keluar pun saya tetap SOP. Itu kita takut nak sama, tapi saya takut juga besar kemungkinan boleh kena balik. Ada yang doktor cakap saya macam tu, kita nak berhati-hati ya. Tapi kita pun saya cakap kita berhati-hati pun kadang-kadang kena juga, tak berhati pun kena juga, betul tak? Itulah pengalaman selama saya duduk kat hospital tu. Tengok dari segi petugas-petugas, walaupun kita tengok yang macam buruh tu, buruh lah, cleaner kan, cleaner pun tetap kena pakai full PPE juga. Dia tak boleh suka masuk. Dia kena maklum dekat doktor, dia kena pakai full PPE, dia bawa mop, cuci bilik air pun tak sama. Macam mana petugas-petugas, doktor ke, staff nurse ke, attendant ke, apa-apa yang berurusan di dalam tu mesti kena pakai. Masuk kawasan yang buat COVID ni lah. Itulah yang nampak susah kalau COVID ni. Bila kata meninggal, kita tengok kan, yalah bila dah meninggal pun susah. Keluarga tak boleh nak berurusan, tak boleh nak ni mengikut SOP dia, berapa orang saja yang dibenarkan. Kadang-kadang tu yang menyedihkan kan, kadang-kadang kumpul pun dia limitkan dulu pakaian tu. Katanya pihak hospital khaskan macam 4 orang atau 5 orang saja keluarga yang dibenarkan. Itu pun gantung pada pihak ni SOP kena pakai ikut SOP yang sebenarnya lah. Saya tengok itulah sikit sebanyak yang mana yang saya tengok petugas di hospital tu. Kadang-kadang kalau kata diberikan allowance COVID lah maksudnya kan, allowance COVID sebanyak mana pun tak memadai. Kadang-kadang ada yang pagi, yang malam, tak ongkos, staff tak cukup. Kadang pun tak ada staff yang kena. Staff pun ada yang kena. Saya tanya pada pihak dekat ward yang mana saya di kualifikasi saya buat kat ward saya pun ada staff yang kena. Bila staff dah kena dah tak cukup lah untuk bertugas. Terpaksa ada bertugas tu lebihkan masa delay, mungkin overtime semua. Tapi lagi menambah risiko lah, dengan penat lagi nak uruskan, dengan passion pun banyak kan. Kalau silap-silap SOP, dia orang pula di JKT. Itulah yang petugas dekat hospital tu. Pengalaman selama saya duduk di sana tengok memang merumitkan jugalah yang mana petugas tu. Sebelum ni kita tengok petugas pakai cantik, wangi-wangi macam misi, ya kan? Kalau yang lelaki ni macam MA ni, Sesman, dah duduk dekat dalam wad tu dah pakai pipi dah tak nampak lagi dah. Padahal saya duduk dah 20 hari dekat luar, lepas dekat luar pun saya tak kenal siapa yang merawat saya pun saya tak kenal. Pasal dah pakai pipi full pipi tak kenal. Kadang-kadang dia ada yang tegur. Kalau macam wad-wad biasa ni kita pergi tengok, adalah wad rawatan hospital private ke semua kan, kita kenal muka, nama, kontak semua ada kan. Itulah yang mana yang buat satu petugas yang macam mana pelajar saya tanya tadi, tempat tugas di hospital macam mana kan, staff doktor, staff memang satu risiko lah orang bekerja di wad COVID ni. Walaupun dia bagi allowance COVID ni, tapi macam tak memadai lah dengan tugas-tugas dia orang. Yalah, macam berjuang ni macam perjuangan dia orang tu macam yalah satu benda
benda tu macam antara hidup dengan mati lah tau. Kalau kita ada risiko dah, mungkin yang petugas tu berisiko tinggi, kalau dijakiti sama juga. Kalau kata dia tak berisiko, insyaAllah lah. Kalau berisiko, walaupun dia umur muda pun, kalau mungkin dia ada penyakit ke, pun masalah. Tapi petugas-petugas doktor pun ada sakit juga. Macam mana nurse-nurse pun ada juga yang sakit. Cuma mungkin dia tak dijakiti. Kalau kata dijakiti, dia mengundang masalah lah pada petugas-petugas yang mana tidak orang luar. Kita nampak tugas di dalam kita pun tak boleh tengok, tak boleh melawat. Kita sakit sendiri pun keluarga tak boleh melawat. Memang tak dibenarkan melawat, tak boleh melawat. Tak ada pesakit yang dibenarkan melawat. Kalau kita sakit biasa ni kat hospital, boleh datang ziarah, bawa buah kan, bawa buah tangan. Ini tak boleh. Hanya tapi boleh berkomunikasi dengan telefon ni zaman sekarang ni. Kalau zaman dulu tak ada telefon ni lagi dah ingat. Kan? Macam-macam ingatan. Terus banyak pandangan. Selama pengalaman saya dekat hospital lah. Tak buat COVID lah. Contoh ni yang khasnya lah, yang cakap mana pelajar yang tadi. Dia punya risiko bertugas dengan kengkangan tu yang saya cakap tu, nak masuk dia ada SOP yang tertentu tu. Dia tak boleh terus masuk, tak boleh. SOP dia cakap tu ada line merah, ada line biru. Ini kawasan ni zon merah, ni zon biru, zon merah ni memang tak boleh masuk. Kena masuk kena ikut dia punya SOP, kena pakai pakaian dia. Kan satu benda tu yang merumitkan juga bagi untuk petugas tak kena masuk. Dalam kata emergency tu, kalau dia orang tak pakai, tak bersiap dengan PPE ni, tak boleh masuk juga, boleh tengok lah. Dia mesti kena kontak orang yang PPE baru boleh masuk. Yang pengalaman selama saya duduk kat ward tu, saya tengok macam mana pun, saya tahulah mana dia punya masalah kesukaran bagi dia orang ni. Kadang-kadang dekat luar ni dia tak tahu. Nampak kadang ada juga tengok cakap sini. Yalah biasa lah macam kita tengok orang kita macam ni daripada sekarang sampai yang dah bertugas kat situ, macam saya pernah tengok dia orang bertugas. Betul lah kan. Pengalaman saya tengok memang kesukaran dari dia orang. Macam benda tu dah ada SOP tu, tempat itu tertentu ya. Tak adalah kata senang orang cakap apa, kalau bahasakan senang-senang suka nak masuk kan, tak boleh. Kalau awak tak dapat yang mana dia orang tugas tu, macam belajar tanya tadi kan, pengalaman tengok kawan yang dari segi dalam dia nak berubat kita ni, macam-macam dengan alat-alat tu kan. Cakapan dia orang tu nak bagi untuk macam-macam bantuan pernafasan tu ataupun ubat-ubatan. Tu kadang-kadang ubat-ubatan silap ubat kadang payah juga kan. Mesti nak kena alert ni lah semua benda ni. Nak tengok kan. Dia orang punya, tapi dia orang punya, saya tengok dia orang punya kerjasama yang ni petugas-petugas ni memang baik lah. Dia faham dia orang punya kerja. Dia nak cakap, dia cakap lah. Apa benda dia akan bagi, dia akan hulur tangan. Yang sebelah line merah dengan line biru ni. Line biru ni line free. Line merah ni, zon merah ni yang pakai full PPE tu. Dia nak benda dia hulur. Ada tempat meja khas pula. Tak boleh seberangan hulur kat tangan ni. Tak, satu tempat dia baru dia ambil. Satu tempat dia ambil. Dia punya SOP dah lah. Sama saya dari awal saya tengok. Itulah pengalaman saya dapatlah sebenarnya saya menceritakan pada pekerja-pekerja ni pada aku kat luar. Kita belajar tadi sudah macam mana kita nurse ke tentang tender lagi lah. Saya cakap kan cleaner pun nak masuk pun susah juga. Kita tak boleh suka, mesti nak kena ikut SOP juga. Boleh belajar saya sebenarnya dapat. Betul, dapatkan. Baik, apa aktiviti harian yang dilakukan oleh pesakit COVID-19 semasa berada di dalam pusat rawatan? Okey. Aktiviti dekat pusat rawatan ni bagi saya lah dekat hospital.
pagi-pagi kita akan doktor akan datang ataupun dibantu oleh petugas macam nurse lah. Dia akan membuat pemantauan kita punya tahap kesihatan kita. Tahap kesihatan dari segi pemeriksaan badan, pemeriksaan dari segi pemeriksaan oksigen badan. Dia akan tengok, sebelum tu dia akan suruh kita buat satu senaman COVID ni, mana-mana tempat pertama. Senaman COVID ni untuk tengok kan kita punya kelancaran oksigen dalam badan kita. Masa COVID ni memang dia akan target pada paru-paru. Bila kita oksigen dalam badan kita cukup, tak ada masalah, bermakna badan kita okey lah. Selagi oksigen tak cukup dalam badan, bermakna kita ni belum sembuh. Aktiviti pagi-pagi, selepas sarapan pagi, dia akan cekkan kita punya tahap kesihatan kita, dan juga dia cuba arahkan kita ni buat untuk senaman COVID tu juga. Senaman COVID tu ni cangkung, itulah dia punya senaman COVID. Dekat mana-mana tak tahu, dalam Malaysia memang sama. Kat luar negara tak tahulah. Kalau dekat Malaysia ni memang itulah dia punya tata cara lah untuk nak menguruskan nak menghentikan kita punya tahap kesihatan kita tu. Apabila kita dah buat senaman duduk lebih kurang 10 kali, baru dia akan buat pemeriksaan untuk oksigen kita, pernafasan, BP, suhu badan kita, dia akan ambil lah. Tahu selama daripada start kita masuk. Benda tu kalau kata daripada kita awal kita tak sihat, benda tak sama. Benda kita, kalau kita badan kita sihat, kalau BP, oksigen memang tak sama dengan orang yang normal lah. Tapi dia doktor bagikan rawatan, bagikan kita punya treatment tu sampai kita normal. Mengikut yang kita punya ni lah kadar kuarantin kita. Kalau 10 hari ke, 14 hari ke, 21 hari ke. Maksud 21 hari macam saya ada 3 minggu. Saya kuarantin yang tinggi 3 minggu. Sampai habis selama 20 hari tu dekat hospital pun, itulah aktiviti yang diarahkan, dilakukan oleh petugas-petugas dengan doktor dan selama yang dalam pusat kuarantin tu lah dekat awak tu. Tak ada lah dalam awak tu, kita pun tak boleh ke mana-mana. Bermakna kalau ibaratnya duduk dalam bilik lah, kita duduk rumah. Itulah kita punya rutin harian. Sampailah sembuh. Sampai kita segar, sihat, mana dia tak panggil negatif, dia panggil sembuh ataupun pulih. Pernah dengar pernah dengar perkataan tu, sembuh atau pulih. Itu yang dia akan sebut. Dia tak ada negatif, tak ada. Pulih, sembuh. Maksudnya, bermakna pulih sembuh ni, kalau kita pergi buat swab test, kita masih positif lagi. Masih ada imun tu, masih ada lagi dalam badan. Kita akan sebut, sembuh. Selama saya duduk kat hospital, itulah rutin yang saya dekat exercise. Dengan pemeriksaannya, lain-lain dia bagi untuk aktiviti buat masa selama saya dekat hospital tak adalah. Kalau pusat kuarantin yang risiko ringan, ada lain. Mungkin ada lah untuk habiskan masa dari segi main chess ke, buat apalah, main dap ke, mungkin ada lah, main carom ke. Saya ingat mungkin ada tu kat tempat yang kuarantin kan. Tempat kuarantin yang risiko ringan kan. Masa saya ni risiko tinggi. High risk ni dekat kawasan hospital ni memang tak adalah benda semua aktiviti saya itu yang saya cakap. Setiap pagi, lepas sarapan pagi, dia buat pemeriksaan, dia arahkan untuk lakukan senaman COVID. Senaman COVID tu duduk cangkung lah, maksudnya atas kursi duduk cangkung selama 10 kali. Terus dia akan membuat pemeriksaan untuk oksigen dalam badan kita. Cukup tak cukup. Dia tahu bila kita dah ada cukup, kita punya oksigen normal kita 95 ke atas. 95 ke atas tu mana kita normal. Kalau 95 ke bawah, kita tak normal. Dengan BP kita lah sekali dia akan check. Mana kalau dah 95, 97, 98, selepas kita buat senaman COVID ni,
Doktor kata oksigen kita 98, 7. Alhamdulillah. Itu dah tahap normal lah. Stabil. Kalau kita dah baik, boleh dah pergi discharge tu. Tunggu sehingga habis kuarantin. Biasanya dia akan discharge lah, mana kita dah normal lah, dah sembuh. Itulah yang saya selama dekat Wat yang rutin harian tu, itu lah. Tak ada lah yang sebenarnya macam yang dekat pusat apa kuarantin ringan tu, ni risiko ringan mungkin ada. Yang itu lah tempat saya tu, dia pergi hospital, saya ikut ni prosedur hospital lah. Itulah selama saya lebih kurang 20 hari kat Wat tu. Baik Tuan, segelintir masyarakat mereka takut untuk dekat dengan bekas pesakit COVID-19 ni. Jadi apakah stigma masyarakat terhadap Tuan dan keluarga selepas dapat tahu Tuan positif COVID-19? Okey, itu soalan Cik Pumah tu. Memang betul. Bukan kita dah balik pandangan daripada masyarakat, pandangan daripada tempat kerja, pandangan daripada saudara mara, jiran kita sendiri pun sama. Saya dah selepas balik discharge daripada Wat tu, saya kuarantin dekat rumah lebih kurang dekat 2 minggu juga. Saya boleh bekerja. Boleh bekerja tapi balik bekerja, balik duduk rumah. Tak ada pergi mana-mana, kata nak minum ke, nak pergi surau ke, berjemaah kan. Saya pun rasa macam kalau saya nak pergi surau, nak pergi berjemaah, kadang-kadang dia orang daripada jauh tanya saya, okey. Selepas lebih kurang lepas saya dah pulih tu 2 minggu saya pergi surau. Kadang-kadang bisa nak dekat tu macam itulah macam pelajar cakap tadi, macam ada gap lah kita nak rapat. Orang pun macam pandang kita ni macam nak berbual tak berbual lah. Itu memang dengan keluarga sendiri pun bila tengok kita ni dah positif. Mungkin keluarga kita ni macam keluarga saya negatif. Tapi pandangan daripada kawan-kawan kan, ada juga lah yang dah tanya kawan-kawan tu bersempati ni, ada yang bersempati boleh tempat-tempat kerja lah, tanya kita macam mana. Tu okey. Yang macam masyarakat ni, jiran tetangga kita ni, dia tengok, bukan dia tak nak tegur, bukan dia tak nak baik, tapi dia berasa nak datang kita ni macam satu benda tu terhalang. Itu memang mana-mana bekas pesakit ni memang macam tu kan. Kalau orang cakap macam pandang sini padahal tak ada apa benda pun, kita memang dah boleh campur. Doktor dah cakap sembuh ni memang boleh campur, tak ada mendatangkan risiko keberjangkitan pada yang lain. Kita pun tak ada boleh keberjangkitan pada yang pihak lain. Macam pihak lain tu macam kita baru sembuh ni, tak boleh diberjangkitan pada pihak yang ada COVID yang positif tu pun kita punya imun tu masih kuat. Masih kebal lah, ibaratnya kebal lah. Selama mana tak tahu, tapi doktor cakap selama 3 bulan atau 6 bulan kita punya imun tu masih kuat. Kalau kita pergi ke pusat-pusat, kalau ada yang orang positif pun yang mana kita tak tahu kan, kita tak ada masalah. Cakap lah itu kita dapat daripada, saya tanya sendiri lah pada doktor pun tak boleh nak bagi pengharapan. Dia cakap so 3 bulan juga, dia kata ada dapat 6 bulan. Macam komputer. Kita pergi balik, tapi so doktor cakap apa, saya dah lepas daripada positif, saya dah follow up lagi. Dah follow up doktor ni, doktor pakar lagi 2 kali follow up. Saya dah discharge dah, alhamdulillah. Dah sembuh dah 2 kali X-ray. Dia kata saya punya paru-paru semua dah okey, tak ada masalah. Tapi dia kata hati-hati Encik, dia kata besar-besar kemungkinan boleh berjangkit kali kedua. Saya pun bila dia cakap macam tu, saya pun terpanjat juga kan. Padahal saya dah kena yang itu dah ambil vaksin pun Pfizer saya ambil. Pfizer ni paling baik. Kategori lah, kalau tahu Pfizer ni 95% paling baik untuk perang lainnya. First dose, second dose semua dah ada dalam badan. Dengan imun lagi, dengan bekas pesakit COVID stage 4 lagi. Tapi dia kata hati-hati, kita kena takut kena kali kedua. Itu saya diam. So juga macam mana ni doktor ni, so ikut SOP lah, dah sedia ada sekarang. Itulah macam kita balik ke rumah, masa baru lepas discharge tu daripada hospital.
kadang-kadang macam kita pun kadang macam tersipu-sipu juga macam pelajar kat tadi. Tersipu macam orang tu adalah nak berbual dengan aku ke, ataupun aku nak pergi, dia rasa macam nak larikan diri ke, ataupun dia tak nampak larikan diri tapi macam dia toleh tu, nampak macam dia tak nak bersepukal dengan aku pun ada juga. Kita tahu bila kita dekat kan, padahal dekat sebulan dah balik, campur dah 2 minggu lebih. Lepas sembuh 2 minggu lebih baru saya keluar daripada rumah, pergi berjemaah ke surau, pergi ngeteh macam nak minum sarapan pagi, baru saya pergi. Belum tak pergi. Cuma kawan-kawan tempat kerja ya. Cuma saya dah pergi kerja, okey. Tempat kerja punya kawan-kawan dia faham, tak ada masalah. Tapi jiran-jiran tetangga kita ni, sahabat anda ni, saudara mara kita pun sama. Kadang dia telefon dia. Dia tak datang, telefon. Dah sihat ke belum? Dah okey, maksudnya dah masuk ayat tu dah. Dah okey. Ayat tu dah faham, dah okey. Dah okey. Okey. Maksudnya ayat tu kadang-kadang dah okey. Dalam kataan tu macam dia nak dekat dengan kita pun dia macam tak wani, ataupun kita nak dekat dengan dia pun dia tak boleh takut terima kita. Itulah dia punya macam apa, pandangan dia macam pelajar cakap tadi, pandangan orang pada bekas pesakit COVID ni. Kalau tanya bekas pesakit COVID ni mana-mana yang dah sembuh, memang macam tu. Situasi dia tetap sama. Kalau balik bergambar, isteri saya sendiri, isteri saya dengan anak-anak, bila doktor cakap, doktor telefon isteri saya, okey, ni isteri Encik Tajudin dah, ya, okey, Encik Tajudin dah boleh discharge ini hari. Isteri saya, lepas tu isteri tanya, isteri saya telefon saya, bang, dah okey ke? Dah, ni bukan benar real ni, isteri dia. Dah okey lah, doktor pakai dan dischargekan saya, okey ya. Tak okey, takkan nak bagi discharge. Tu isteri sendiri pandangan macam dia confident diri tu kan, nak dekat dengan kita, dia bukan pesakit, mana kita nak masuk ke alam dia balik tu kan. Dekat okey, datang ambil, cakap boleh peluk, boleh, dah tak ada masalah. Misi pun cakap okey, dah boleh. Anak saya sendiri cakap, ayah boleh peluk, boleh. Itulah satu pengalaman kita nak orang tu yang pertama sekali. Dan selepas saya dah kena, dah dipulihkan, selepas discharge selama 26 hari dikuarantinkan daripada awam, maksudnya daripada awam, itulah isteri saya dengan anak saya yang bersentuhan dengan saya lah. Tu pun tanya dulu, tapi anak saya tanya, tak apalah kan, dah okey, dah okey lah. Kita pun nak confident dengan dia, kan. Kalau kata kita tak okey, takkan doktor pakar yang discharge ayah ni bukan doktor biasa tu tak. Sama balik. Tapi nak balik ke rumah, anak-anak lain tanya dia, okey. Yang tu dengan keluarga kita, belum dengan jiran tangga. Pandangan macam pelajar cakap tadi lah kan. Betul lah. Pandangan penerimaan tu. Bekas pesakit COVID ni. Katanya bekas pesakit memang macam tu lah. Kita kena redha lah. Kan? Kalau kita nak kena pun, bukannya kita minta. Kan? Orang insan terpilih. Itulah. Kalau kata insan terpilih ni, Allah bagi ujian kita sama ada. Kalau kata dia bagi rezeki kita ada umur, janganlah umur kita. Kalau kata rezeki kita habis, kat mana? Itulah yang yang saya cakap tadi, dengan bukan sakit yang dah meninggal, ikut SOP. Susah juga pengurusan tu. Saya tengok yang dekat buat tu kan. Tak adalah macam kita macam tinggal biasa ni, boleh ni kan. Keluarga nak berusaha pun susah. Kita sampai masa dia nak meninggal dengan sakit macam tu kan. Macam mana sakit tuan sekarang. Tapi COVID dah, hospital yang uruskan. Adalah keluarga nak urus macam kita, nak balik rumah, nak mandi, semua tak ada lah. Itu meninggal. Ni macam yang pelajar cakap tadi, saya discharge. Mana kalau kita balik hidup, mana kita balik masih bernafas. Kan? Mana hidup, kita nak dekat dengan orang tu, rumah saya sendiri pun tak confident. Tambahlah dengan orang lain. Kan? Kita je duduk. Kita pasal macam berjinak-jinak balik. Kita ni orang kita ni, hati kita ni, kita pujuk hati kita. Bukan pujuk hati orang. Kita pujuk hati kita, sabarlah, tak apalah. Apa pandangan orang tu, kita redha, kita terima. Kita nak pujuk hati kita ni. Kalau kita kata,
bila orang nanti cakap aku apa-apa lah, nak campur pergi sirap, pergi warung lah nanti, cakap aku bawa penyakit lah. Itu satu benda tu, itu dan jadikan kita punya macam apa, terbawa kan. Itu pecah juga kalau kita fikir benda yang negatif kan lah. Aku pun tak pergi sana, orang tak nak cakap dengan aku saya COVID. Orang takut, nak apa? Orang bukan tahu, orang tak tahu. Kan? Lepas baik ke 2 minggu ke 3 minggu, kalau lepas pasal COVID dia cop memang COVID kan. Kalau boleh memang kita tak nak, apa kita tak nak urusan kita. Kan? Saya saya buat ada masa rakan-rakan yang bukan bak kerja lah, macam dekat-dekat jiran lah. Kita ada bila jauh ya. Lebih salam kita dulu je. Assalamualaikum. Kita salam. Okey. Tak ada pun kita tak nak lah bersama dengan dia kan. Kita tahu kita ada sikit. Penerimaan tu macam yang kita dekat tadi, pandangan masyarakat. Ada. Itu juga kalau kata kita ni tak pujuk hati kita ni, ada tersisih lah kita nanti. Kan? Nanti lama-lama kelamaan pun takkan orang pun kena faham juga. Takkanlah berbulan-bulan tak baik kan. Kita 2 minggu, 3 minggu. Tapi orang nak apa kita takut. Memang takut. Rumah sendiri pun takut, isteri sendiri tu. Tambah orang lain lagi lah. Itu pandangan daripada masyarakat tu. Tak boleh lari. Itu memang itu memang lah. Okey. Okey, baik Tuan. Daripada apa yang dikongsikan bukan sahaja daripada Tuan S.A. Tajuddin, semua bekas pesakit COVID-19 mengingatkan kita untuk sentiasa duduk di rumah untuk menjaga kesihatan kita. Dan setiap daripada kita akan jalankan tanggungjawab untuk jaga diri sendiri. Baik, kita membuka peluang kepada rakan-rakan sesiapa yang ingin mengajukan soalan kepada Tuan S.A. Tajuddin, dipersilakan. Silakan soalan-soalan soalan apa yang boleh di-share, dikongsi. Silakan. Baik, rasanya okey. Ada soalan dari rakan-rakan. Baik, terima kasih Tuan S.A. Tajuddin bin Abdullah COVID-19 sudi berkongsikan pengalaman beliau bersama kita. Kami doakan semoga ahli keluarga Tuan termasuk yang ada di barisan hadapan akan sentiasa dilindungi kesihatan mereka dan kita sama-sama menggembleng tenaga untuk kita tewaskan COVID-19 ni. Saya mohon maaf jika ada terkasar bahasa sepanjang program ini berlangsung. We must win, kita mesti menang. Baik, sebelum mengakhiri sesi kita ni, boleh kita buat sesi gambar bersama Tuan Tajuddin? Boleh. Okey, bolehkah Saudara Izzat untuk ambil gambar? Okey. Baik. Okey, baik, itu sahaja sesi kita pada petang ini. Seterusnya saya serahkan kepada pengurus majlis. Okey. Terima kasih Tuan. Okeylah, kalau ada salah silap sebelum saya mundur diri, kan mana yang baik tu, salah yang kurang baik tu daripada saya lah. Semoga daripada pengalaman yang saya alami ni dapat dikongsi dan juga dijadikan satu contoh pengalaman. Itulah pesanan yang kita jaga diri kita, jaga keluarga kita kan selama musim COVID ni kan. Okeylah, semoga kalau jumpalah di lain tangan lagi. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okay. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada S.A. Tajuddin di atas perkongsian yang sebentar tadi. Cuba kita dapat ambil iktibar daripada pengalaman yang disampaikan oleh S.A. Tajuddin supaya kita sentiasa beringat tentang COVID-19 ini.
Para hadirin dan hadirat sekalian, sebelum kita meneruskan sesi yang terakhir, kita akan berehat sehingga pukul 3 lebih. Okey.